Allah kuasa tak menjadikan anak seorang? Jawab Allah kuasa tapi Allah tak buat. Salah. Jawab Allah tak kuasa buat anak. Salah. Pati apa dia? Menjadikan anak bagi Allah perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kuasa ke tak? Jawab kuasa pun tak boleh. Jawab tidak kuasa pun tak boleh. Sebab tidak ada kaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tanya gini lah. Oh, gajah. Gajah lah. Balok dia boleh tarik. Kalau gitu boleh tak nak panjat pokoknya? Tak tanya gitu. Dah kata gajah kuat. Batang balok dia boleh tarik. Iyalah. Dah kuat sangat. Boleh tak gajah panjat pokoknya? Kalau nak patah pokoknya kerja dia lah. Kalau suruh panjat, tu bukan kerja dia. Dah kata tu gajah lemah. Gajah tak kuat. Dah kena soalan. Pisau tajam deh. Tajam mahal. Mari nak kat batang besi. Itu bukan kerja pisau. Dah tupu pisau. Batang besi tak boleh kerat. Bukan kerja pisau batang besi. Itu kerja meseng pula. Lepas tu pisau tupu. Dah cakap pisau tupu. Dah batang besi tak boleh kerat. Bukan kerja dia. Padat ni. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kita ngaji bab kudrah iradah terdahulu. Jadi ni berbentuk soalan. Maka jika dikata orang bahawasanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat, pada sebenar-benarnya, yang lain daripada Allah itu tiada ia sekali-kali. Memang tak ada lah. Sebab Allah juga Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar, selain daripada Allah tiada ia sekali-kali. Memang tak ada lah. Maka tiada sah dinafi akan dia. Nak meniadakan lagi Tuhan yang disembah selain Allah yang memang sudah tiada, tak sah nak nafikan gitu. Kerana menafikan barang yang tiada itu tahsilul hasil, dan iaitu tahsilul hasil mustahil. Nafi isbat bawa pada hasar dengan bahawa yang disembah dengan sebenar Allah Ta'ala juga. Okey, situ. Tapi di situ ada nafi. Apa nafi? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Nak meniadakan Tuhan yang lain selain Allah yang disembah sebenar. Nak meniadakan. Dah ada ke tak? Tiada. Lepas tu nak mentiadakan yang tiada. Ni dia. Dia mari selapis lagi. Dia mari selapis lagi. Nak mentiadakan yang memang tiada. Ada ni. Mentiadakan yang memang tiada, dia panggil tahsilul hasil. Dan iaitu tahsilul hasil itu mustahil. Sebab apa? Sia-sia. Mentiadakan yang memang tiada, sia-sia lah. Buang barang yang tak ada. Itu sia-sia. Disama mengadakan barang yang sudah ada. Tahsilul hasil lah. Macam bicara tadi. Kekuasaan Allah hanya kepada perkara yang mungkinun, perkara yang jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada. Yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab bawa kepada tahsilul hasil. Tahsilul hasil ni mustahil sebab sia-sia. Mana contoh? Yang wajib ada zat Allah. Kalaulah kudrah mengadakan zat Allah yang ada sedia kala, ada panggil tahsilul hasil. Kalau kudrah dia bertakluk pada perkara yang wajib. Mana perkara yang wajib? Zat Allah. Zat Allah ada. Kemudian kudrah mengadakan akan zat Allah yang sedia kala ada. Bukan tahsilul hasil. Itu mustahil, sia-sia. Sebab tu kekuasaan kudrah Allah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Macam dengan perkara yang mustahil. Anak Allah mustahil, isteri Allah mustahil. Maka anak Allah tiada, isteri Allah tiada. Kudrah meniadakan akan anak Allah yang sudah tiada.
kudrah Allah meniadakan akal isi roh yang memang tiada. Dipanggil tahsilul hasil, mustahil. Sebab itulah kudrah tidak bertakluk pada perkara mustahil. Sebab apa? Buat pada tahsilul hasil. Ada ni. Hak wajib zat Allah ada sedia kala. Kudrah mengadakan zat Allah. Kudrah meniadakan zat Allah. Meniadakan zat Allah tu mustahil. Jadi kudrah mengadakan akan zat Allah yang sedia kala ada. Tahsilul hasil. Itu mustahil, sia-sia. Anak Allah tiada. Kudrah meniadakan. Kudrah meniadakan. Hak memang sudah tiada. Tahsilul hasil. Kudrah mengadakan. Kalau mengadakan tak panggil mustahil lah pula. Jadi perkara haruh lah pulaknya. Itu panggil tahsilul hasil. Sekarang ni yang disembah dengan sebenar selain Allah tak ada sekali-kali. Maka tiada sah dinafi akan dia. Kerana menafikan barang yang tiada itu tahsilul hasil, dan iaitu mustahil. Anda jawab macam mana? Anda nescaya, anda jawab dia. Jawab dia jika dikata orang. Nescaya berkata kami. Nescaya berkata kami. Ini jawapan dia. Maka didatangkan dua jawapan. Didatangkan dua jawapan. Mana? Jawapan yang pertamanya, nescaya berkata kami. Makna menafikan demikian itu, menafikan yang sebenar pada hakikat yang memang tiada tu. Mengkhabarkan dan mengiktikadkan ketiadaan adanya, ada Tuhan yang disebut dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna? Makna bukan menafikan sungguh, bukan nak mentidakkan sungguh, hanya mengkhabarkan, menceritakan tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mengkhabarkan saja. Kalau orang ada lah. Nak cerita tiada Tuhan sebenar melainkan Allah. Dah kamu nak mentiadakan Tuhan yang lain, tidak mentiadakan. Lepas tu hanya menceritakan, hanya mengkhabarkan, bukan menafikan sungguh. Menafikan sungguh mesti barang tu ada asalnya, kemudian dinafikan, ditolak kemudian. Hak ada ni, hak ada, maka dinafikan, ditolakkan. Ni tak jadi dia ni, ada saja je, maka dinafikan, ditolak. Tu pada ni. Hak ada tapi dinafikan. Tiada ni. Tak ada orang hak pandai buat perkara ni melainkan dia seorang je. Hak lain ada, tapi kalau buat pun tak jadi. Buat penuh kalau dia hak lain. Maka kita nak menafikan. Mana hak lain-lain tu ada dah hak lain. Ada ramai orang ngaku pandai. Tapi kita nak tolak belaka tu. Hak tu kata saja je, mengaku pandai je. Tapi kalau we ke dia, habis pun orang noh. Tak ada orang pandai buat perkara ni melainkan siapa jawab pandai. Dia nak menafikan mana? Hak duk ngaku-ngaku pandai. Pandai. Dok hak tu menafikan semua. Apa? Nak menafikan hak ada kata pandai tu bukan. Tak jadi atau ada sungguh. Pada ni. Satu-satu perkara tu ramai sangat orang buat. Jadi ke tak jadi je lah. Jadi ke tak jadi. Macam ginilah. Masuk belaka. Hak sedap Kedai belaka. Tapi kedai tu mana? Tak ada kedai hak. Pada ni. Melainkan kedai tu hak dia kena dengan selera dia. Mana pun dia nak nafikan kedai lain dengan bahawa kedai lain masuk tak kena dengan selera dia. Ada tak kedai lain? Memang ada. Tapi nak nafikan, tak kena lah dengan selera dia. Dengan selera dia lah. Kedai lain tu ramai pula orangnya, selera orang tu pula. Gitu je lah. Tapi dia nak menidakkan yang memang ada kedai-kedai yang lain, tapi tak jadi dengan tak kena dengan selera dia.
Tu ada sungguh. Cuma dinafikan. Tu baru betul-betul panggil menafikan. Hak ni menafikan Tuhan yang disembah pada hakikat Allah yang memang tak ada. Tak kena menafikan hak tak ada dah. Tu tahsilul hasil. Ada tak? Hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Gitu je. Dah ada tak Tuhan yang lain? Tak ada. Kamu nak nafikan dia? Dah nak cerita je. Tu mudah. Sekat tu je. Ayat panjang-panjang. Dan mengiktikadkan tiada adanya. Mengiktikadkan tiada adanya, tiada ada yang disembah sebenar pada hakikat selain daripada Allah. Hati ya. Mengiktikadkan bahawa hanya Allah Tuhan yang sebenar, dan mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja. Mengkhabarkan dan mengiktikadkan. Tak ada nak menafi, tak ada nak buang-buang, tak ada nak keluarkan. Ni bukan ni. Ni bukan Tuhan sebenar. Hak bukan Tuhan sebenar yang cerita dah. Sebab benda tak ada. Nak mentadakkan benda tak ada. Ada tak? Hanya setakat nak cerita je. Dan sekarang ni kamu kata tiada Tuhan disembah sebenar melainkan Allah. Ada ke Tuhan yang lain? Tak ada. Kenapa kamu menafikan? Tak, saya nak cerita je bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenar melainkan Allah. Dan itu i'tikad. Apa i'tikadnya? I'tikad di hati hanya Allah Tuhan yang disembah sebenar. I'tikad di hati bahawa tiada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah dengan sebenar. Tak ada. Yang disembah dengan sebenar selain Allah tidak ada sama sekali. Mengiktikadkan saja, bukan nak menafikan. Sebab menafikan ni benda ada, kita nak sepak keluar. Pandai ni? Nak nafikan. Ni bukan-bukan mereka ni. Cakap ramai lah. Cakap. Tapi bukan belaka tu. Cakap je. Tak buat kerja, seorang tu je hak nak. Udah. Suku sembang gitulah. Suku sembang tu. Dia seorang je. Mulut tak bunyi. Tapi kalau buat kerja, dia. Hak cakap banyak tapi pakai mana dah? Tak ada, dia bersembang isap rokok je. Tu je. Lepas tu, kita nak tolak belaka tu. Dah ayah panggil. Panggil Wak Abi berah. Wak Abi berah tau. Tunggu. Sekarang ni jangan Wak Abi berah gitu, beramah. Wak Abi berah je. Panggil ramah-ramah, cakap lebat-jebat, cakap Allah. Tengok kerja. Hak tu buat kerjanya, hak dah bunyi mulut. Senyak je. Tak ada cakap banyak dia. Dia buat kerja. Duk tulis kat orang. Mana kita nak sepak keluar, nak nafi belaka ni. Hak ni, tak sah. Lain kali tak payah. Tak payah lain kali. Tu kata tu. Tain akak air, diminum dulu. Tain akak nasi, dimakan dulu. Kerja buat dah. Tu kata Wabi berah. Hak tu kita nak menindakkan sungguh. Nak sepak keluar sungguh. Ada. Tapi tak pakai. Tak jadi kerja. Sekarang ni, Tuhan selain Allah tak ada. Nak mentadakkan ada. Hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan dan nak mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan disembah sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi nafi ni dipanggil nafiyun laisa ala babih, dia panggil. Nafi yang bukan atas bab dia. Bak nafi sungguh ni memang nak sepak keluar sungguh. Barang yang ada. Tu baru nafi sungguh. Ni bukan atas bak nafi lah. Cuma nafi hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan. Dan nak mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang disembah dengan sebenar. Tu rekah. Sekat tu je. Tak cerita panjang-panjang. Ada pun nak menafikan berhala, tu bukan, waktu dak payah nafikan. Sebab memang bukan. Berhala, bukan. Tu batu. Takkan di Tuhan pula orang buat dia. Tuhan ni buat orang. Tahu Tuhan. Ni orang buat dia. Kalau orang buat dia, orang Tuhan. Dia jadi hamba. Tahu? Orang buat berhala. Sini siapa Tuhan?
hak tu tekan buat lah. Ni yang dibuat jadi Tuhan. Ada ni. Jadi hak berhala kita nak nafikan. Dah tak nafikan. Sebab itu memang bukan. Atau bukan, tak nafikan. Jadi mudah ni yang mudahnya. Mengkhabarkan dan mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenar, malaikat Allah Ta'ala juga yang disembah dengan sebenar. Bukan menafikan sungguh dengan mentakdukkan memang hak tak ada, itu tak ada faedah tu. Itu dipanggil tahsilul hasil. Itu mustahil sama sekali. Kemudian dia di bawah tu dia datang pula nafi makna yang kedua pula. Mengkhabarkan dan mengiktikadkan ketiadaan ada yang disembah sebenar pada hakikat selain daripada Allah. Tiada makna nafi, tiada makna nafi meniadakan barang yang tiada, bukan nak meniadakan barang yang tiada. Tuhan yang semua-semua selain Allah memang tiada, bukan nak menafikan, bukan nak meniadakan barang yang tiada. Kenapa? Kerana menafikan barang yang tiada tidak sah, tidak kena dengan kaedah nak nafi. Nafi ni nak menafikan, nak meniadakan barang yang tiada, itu tidak sah, tak jadi gitu. Lepas tu di sini hanya mengkhabarkan dan mengiktikadkan juga tiada Tuhan yang disebut sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata tiada maknanya, tiada makna nafi, meniadakan barang yang tiada. Menafikan yang memang tiada Tuhan yang disebut sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak jalan mudah. Ambil ni je. Dari cerita bab nafi-nafi lah. Cuma nafi isbat kita ingat. Nafi isbat bawa faedah jua la ilaha illallah. Apa makna? Dengan makna Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Nak jua tu yang kita nak. Nafi-nafi tak ada nafi-nafi. Nak meniadakan Tuhan yang lain yang memang sudah tiada. Ada. Tak sah menafikan barang yang memang tiada. Itu tak ada faedah. Itu tahsilul hasil. Sia-sia tu mustahil gitu. Itu hak nafi yang pertama, hak mudah. Hak yang kedua ni payah sikit. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Kerana bahawasa zihin itu mentaswirkan ia adalah fardu dan takdir, akan ada berapa Tuhan disebut dengan sebenar. Kerana menghukumkan ia mukmin ataskannya itu dengan nafi malaikat Allah juga. Nak fardu takdir pula. Jalan zihin ni, dalam otak orang mukmin. Buat fardu takdirnya, payah situnya. Fardu takdir macam mana? Fardu takdir ni kan banyak fardu takdir kan. Jika tu fardu takdir belaka kan. Kan kita banyak fardu takdir. Jika Allah tiada, jika Allah baharu, jika Allah binasa, panggil fardu takdir lah. Fardu takdir mana ada fardu takdir. Ni masuk dalam zihin orang mukmin. Ada Tuhan-Tuhan lain. Mana dinafikan bukan belaka ni. Nak main nak musim hak tu kok. Nak cukup tahlil 100 kok. Sebab tengah malam dah habis lah. Cukup 100. Ni tahlil 100. Tahlil ke malam-malam ni. Dah nak bagi hadir. Ada Tuhan yang lain seolah-olahnya dinafikan. Ada Tuhan yang lain seolah dinafikan. Mana? Nak cukup 100 tahlil ni. Apa perut dah ni? Bau sedap pula dapur. Nasi minyak, nasi biryani bau dapur. Dah nak jadi sok. Nafi ni kena gambaran ada. Itu jalan yang kedua, tu payah. Yang pertama tadi tak ada. Bukan nak nafi-nafi, hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan dan mengiktikadkan tiada Tuhan disembah sebenar melainkan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi biasanya orang datang yang kedua ni lah. Yang kedua ni payah. Yang pertama jawab tadi mudah. Cerita panjang. Tapi sedap juga biar payah tau. Biar orang nampak orang payah je. Ni senang je beri. Biar payah. Dah lah. Tapi kita ni baguslah mari kedua-dua. Hak yang pertama mudah, yang kedua ni payah sikit. Tengok atas masing-masing lah. Tengok atas masing-masing. Wallahu a'lam.